Rumah Ngaji Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama lagi pada setiap hari, dan hari ini hari Khamis bersama dengan tuan-tuan dan puan pada pukul 5.30 petang setiap hari. Dan kami di sini di Glasgow pukul 10.30 pagi. Sekarang ni tepat pukul 10.30 pagi. Cuaca yang sangat sejuk, hujan dan berangin. Tuan-tuan dan puan, sejuk. Tapi tak apa, itu cuaca kat luar. Hari ni kita nak bincang tentang jadual yang telah kita bagi tahu awal, bahawa hari ni kita nak bincang tentang tauhid ataupun akidah. Di mana kita telah nyatakan bahawa pada setiap hari pukul 5.30 petang, pada hari Senin kita akan baca kitab tasawuf, Selasa Rabu kita akan baca fiqh, dan hari ini Khamis kita nak baca kitab tauhid. Dan insyaAllah esok kita akan baca Al-Quran, kita mengaji, kita belajar Al-Quran. Sabtu kita kembali pula membaca kitab tauhid, dan hari Ahad kita baca kitab umum insyaAllah. Dan tauhid ini, tuan-tuan dan puan, kita nak bincang berhubung dengan apa yang telah diperkatakan, diterangkan, diberitahu oleh para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu diperjelaskan oleh tutup guru, alim ulama, ustaz-ustaz, mana-mana ada ulama, ustaz yang ada bersama kita, sama-sama kita berbincang dan kita mengisi masa ini untuk kita mereview ataupun kita melihat balik pelajaran-pelajaran dulu dan bagaimana keperluan kita berhubung dengan tauhid ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, tauhid ini ataupun tauhid ini maknanya diperkata ahad. Ahad itu maknanya esa. Qul huwallahu ahad. Itu timbul tauhid, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, apatah lagi dalam keyakinan kita kepada ketuhanan. Tauhid itu juga kita sebut sebagai ketuhanan, kan? Keimanan kita kepada siapa Tuhan kita. Nak besar lagi sebut pelajaran usuluddin. Usuluddin itu maknanya usul, asal usul agama, usuluddin. Sebab tu ada ulama mengatakan bahawa awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama itu mesti kita kenal Allah Ta'ala. Mesti kenal Allah Ta'ala. Kalau kita kenal Ta'ala, maka kita tahulah agama. Sebab itulah kalau sekiranya barang siapa nak masuk Islam, mengingati agama Islam daripada sebelum Islam itu, dia mestilah mengucap 2 kalimah syahadah. Di mana Islam ni boleh berlaku dengan beberapa sebab. Yang pertama dengan sebab keturunan. Keturunan tu kita lah. Lahir-lahir saja semua manusia ini ialah Islam. Semua manusia ini lahir dalam keadaan Islam fitrah. Sebab itu siapa-siapa yang mati sebelum baligh, maka segala amalan dia tak dikira, dan semua amalan dia dianggap betul dan tidak ada dosa bagi mereka. Dan mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Sebab mereka belum dipertanggungjawabkan lagi oleh Allah Ta'ala untuk beriman dengan dia secara belajar, secara tahu, secara makrifah ni, secara makrifatullah ni. Maka sebab tu kita hari ni yang telah pembalik, waalaikumsalam, kita telah pembalik, maka kita wajiblah mengenal Allah Ta'ala. Sebab kita dah Islam. Kerana Islam kita itu melalui keturunan.
Kerana kita lahir daripada mak ayah kita, ibu bapa kita, datuk nenek kita Islam, maka automatik kita Islam. Automatik kita jadi Islam. Yang kedua, dia convert, tukar agama. Dia tukar agama daripada agama-agama lain yang dianuti, yang dia percaya, kepada agama Islam. Cumanya dalam kita pada hari ini, untuk memeluk Islam di sesebuah negara, khususnya di Malaysia ni, dia tidak boleh menganut begitu sahaja. Mesti mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh sesebuah negeri. Contohnya kalau seorang itu umurnya 15 tahun, 13 tahun daripada agama lain yang diikut agama mak ayah dia, tiba-tiba dia masuk Islam. Islam dia tu sah Islam dia. Tetapi dari segi hukum ataupun dari segi undang-undang negara tak sah. Maknanya ibu bapa dia masih lagi boleh menyekat dia ataupun menghalang sesiapa saja untuk memberi ilmu agama kepada si pemeluk agama Islam baru ni. Sebab tu susah dari segi prosedur ni begitu. Mungkin umur 18 tahun ke atas baru boleh. Sebab tu kita banyak isu. Ramai di kalangan anak-anak mu'alaf dia mati, ataupun ibu ayahnya bercerai, maka tiba-tiba yang mati itu ayah dia yang Islam, yang tinggal itu maknya balik murtad, maka anaknya ikut murtad juga, walaupun anak tu dia kata dia nak Islam, kerana umurnya belum 18 tahun lagi. Itu tuan-tuan, maknanya berlakunya Islam ini dengan keturunan ataupun dengan sebab convert, dia tukar agama kepada agama tak betul, kepada agama Islam, dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tu 2 kalimah syahadah. Tu maknanya itu tauhid tu. Dia mengucap kalimah tauhid. Kalimah syahadah itulah kalimah tauhid. Dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, melalui perkahwinan. Ini biasa, melalui perkahwinan. Ikut sama ada girlfriend di Islam, dia ikut Islam. Boyfriend di Islam, dia masuk Islam juga. Jadi dia Islam. Jadi tak kisahlah dia masuk Islam dengan apa sekalipun. Kalau dia sebelum tu tak Islam, lepas tu dia Islam, dan dia mengamalkan Islam setiap dalam hidup dia, lebih baiklah dia daripada Islam yang keturunan tadi. Kita sibuk, aku ni keturunan Islam, awak mu'alaf. Belum tentu. Belum tentu dia baik ataupun kita baik daripada dia, belum tentu. Nak menentukan baik tak baik kita ni ialah kita mengamalkan kehidupan Islam. Dan kita faham Islam, awaluddin ma'rifatullah, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid ataupun usuluddin. Ada kata ilmu akidah. Ilmu akidah. Di mana akidah ni maknanya akad. Akad tu maknanya kita ikat. Kita ikat. Kan baru disibuk tentang kisah bagaimana Sabri Yunus kahwin dengan engineer Tan kan. Dia akad betul ke tak betul, betul tak betul. Ada kata sah, dia tak sah. Allahu Akbar. Kenapa kita nyusah korang? Dia kahwin, kita buat sibuk. Dia nak kahwin, kita pula sibuk. Dia dah tanggung tu semua sekali. Jangan kita sibuk sangat sah tak sah. Kita ni bukan ulama, kita bukan ustaz, kita orang biasa saja. Kita ikutlah orang cerdik pandai. Ramai mufti ada, tok guru ada, ulama ada, biarlah mereka. Jangan kita duduk sibuk sah tak sah. Tapi kadang-kadang yang herannya, orang bergaduh ni papa ulama tu lah. Masing-masing nak tunjuk pandai ilmu masing betul-betul sebagainya. Tak apalah, kita serah Ta'ala. Jadi akad ni mana ikat. Jadi kalau kahwin tu diakadkan dengan namanya ijab dan kabul. Ada akad ijab dan kabul, iaitu ijab dan kabul, iaitu akad dan terima. Maka akidah kita, akad kita dengan Ta'ala ni ialah dengan kalimah syahadah tu lah. Dengan kalimah syahadah tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi dia mestilah diikuti dengan 3 perkara yang mesti berlaku. Kalau tak berlaku 3 perkara ni, akidah dia tak sah. Ataupun wallahu a'lam, tepat ke tak tepat, betul tak betul. Jadi mesti dia betulkan akidah dia. Yang pertama sekali, dia mestilah disebut dengan lidah. Disebut dengan lidah. Ramai orang mengaku dia Islam. Saya Islam. Boleh-boleh dia tak semayang, dia tak puasa, tapi dia kata dia Islam. Nama dia Muhammad, nama dia Abdullah, nama dia Rahmat, nama dia Ahmad, macam-macam nama kan. Nama dia Jamaluddin, nama dia Burhanuddin, macam mana, Mustafa lah nama dia, tapi dia tak sembahyang. Jadi maknanya belum tentu nama itu Islam, tapi kita boleh claim lah kita Islam sambil kita mengucap 2 kalimah syahadah.
Jadi selesailah Islam dia tu. Selesailah Islam dia, tetapi adakah dia beriman? Dan iman itu yang duduknya dalam hati. Jadi iman ni mesti 3 perkara. Yang pertama, dia mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, dia mesti yakin dalam hati dia. Masuk dalam hati dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama lidah dia dengan hati dia. Jangan tak sama. Contohnya, lawa betul awak hari ni ya. Kita jumpa satu orang, lawa betul awak hari ni, cantik, hebat. Tapi nanti kawan bukan khabar lawa, saja nak ambil hati dia je. Tak, itu berbeza. Maknanya tak sama lidah dengan hati. Kan, tak sama lidah dengan hati. Kan dah berbeza. Jadi akidah ni dia mesti sama, tepat. Dia mesti tepat. Gitu. Kemudian yang ketiga, mesti dibuktikan dengan amal. Dibuktikan dengan amal. Maknanya disebut dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dibuktikan dengan amal. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Sebut asyhadu an la ilaha illallah tu, maknanya dia mesti percaya, betul hati kata, betul. Dibuktikan dengan amal. Macam mana dibuktikan dengan amal? Apabila disebut je asyhadu an la ilaha illallah, hati kata ya, maka pada ketika itu dia diharamkan berbohong. Dia diharamkan berbohong. Tak boleh berbohong, tak boleh menipu. Jadi dia tak menipu lah. Jadi tidak berbohong. Tapi kalau ucap asyhadu an la ilaha illallah, ya hati kata ya, tapi dia menipu juga. Maknanya iman dia tu tak lengkap. Dia masih menipu. Kan? Dia menipu. Dia menipu dan dia tidak membenarkan dengan perbuatan dia. Lidah dia betul, hati dia betul, tapi amalan dia tak betul. Jadi untuk itu, naklah kita mengetahui bahawa iman itu penting untuk kita jaga 3 perkara ni. Iaitu dengan lidah, kita kata Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang satu. Hati kita kata ya, dan kita mengikut apa yang Allah kata. Dan iman ni ada rukun dia. Iman ni ada rukun dia. Dan iman ni boleh berkurang, boleh bertambah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita rasa tambah iman kita kuat, tu yang kita boleh pergi buat baik, tak menipu orang, sembahyang tak berhenti, bangun malam, puasa sunat. Hari ni orang puasa kan, gitu. Tapi kalau kurang, kadang-kadang malas sembahyang pun malas kan, tutup aurat pun tidak, mengaji pun tak reti. Tu masalahnya kurang. Jadi dia boleh tambah, boleh kurang. Yang baiknya lah sentiasa bertambah kan. Macam kita nak tambah duit lah kan, duit hari ni nak gaji 1,000, besok gaji 2,000, tambah simpanan kita. Bulan ni 1,000, bulan lepas 10,000, bertambah. Tapi duit boleh kurang juga, kena scammer habis. Orang habis scammer, duit boleh scammer. Maknanya kita tadi iman kita tambah, kena scammer habis iman kita. Super je. Jangan kita ingat duit je kena scammer. Iman apa kena scammer? Mari sini, saya nak cerita kat awak tu, bahawa ini cerita sedap ni. Mamat tu semalam saya tengok dia gini. Itu scammer tu. Dia scammer pahala kita. Dia scammer iman kita. Habis. Pasal apa kita dengar dia fitnah. Lepas tu kita tambah pula. Semalam saya khabar, ini mamat bilang khabar tahu. Saya dengar semalam Muhammad beritahu orang ni gini. Letak dalam Facebook, letak dalam WhatsApp, letak dalam Instagram, letak dalam macam-macam. Habis. Itu scammer. Itu scammer juga. Scammer apa? Scammer iman. Jadi tuan-tuan puan, kena berhati-hati. Jadi sebab itu nak tahu bahawa iman ada rukun dia. Dan rukun iman ni ada 6. Sebagaimana kita bincang 2-3 hari lepas berhubung dengan rukun Islam. Rukun Islam dia ada 5. Rukun Islam ada 5. Mengucap doa syahadah. Itu dibuktikan perbuatan tadi. Solat, puasa, zakat, haji. Maknanya rukun iman itulah rukun Islam itulah bukti kepada syahadah kita, iman kita. Manakala rukun iman pula, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita beriman. Iman itu maknanya kita yakin, kita percaya. Kita yakin, kita percaya. Syahadah dan yakin betul percaya dalam hati kita. Kita yakin dan kita percaya bahawa Tuhan itu adalah Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan lain dah. Dan kita percaya bahawa ada malaikat.
Kita percaya kepada malaikat. Yang kita dengar malaikat tu ada 10 nama dia. Namanya 10 malaikat ni ramai. Banyak kan? Beribu-ribu. Tapi namanya 10. Kemudian kita percaya kepada apa? Kepada rasul-rasulnya ataupun percaya pada kitab-kitabnya. Percaya pada kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, tu. Kemudian percaya pada rasul. Rasul ni ada 313 orang. Dan kita wajib percaya 25 orang. Kan? Kita wajib percaya kepada Allah Ta'ala, malaikat, kitab, rasul. Yang kelima, kita kena percaya pada hari akhirat. Ini yang paling penting sekali. Hari akhirat. Hari akhirat itu hari lepas kita mati. Semua orang mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang mati. Saya mati, tuan-tuan mati. Bila mati, akan mati. Nak mati, mati. Tak nak mati, mati. Takut mati, mati. Berani mati, mati. Lagi berpati, mati, mati. Semua mati. Semua mati. Gitu kan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, menteri mati, perampok mati, penjahat mati, orang kafir mati, Islam mati, beriman mati, semua orang mati. Orang timur, barat, utara, selatan mati, kulit putih, kulit hitam, tak berkulit, semua mati. Kan? Semua mati. Jadi kita wajib percaya bahawa kita ni semua mati dan lepas itu kita akan dibangkitkan semula. Apa itu? Pada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Tak dapat lari. Semua orang mesti bangkit daripada mati untuk dinilai segala amalan dia. Dinilai segala amalan dia. Yang kita bercatat lah. Yang kata kita Islam, bila dari kita, lepas tu dibenarkan hati kita, ya betul, dengan dibuktikan amal. Amal tu akan dibincang balik. Kita punya iman akan dikira, akan ditimbang. Islam kita juga akan dikira, akan ditimbang. Betul tak Islam kita? Betul tak iman kita? Betul tak amalan kita? Sekarang ni kita rasa betul lah. Tapi betul ke tak betul? Mengucap dengan masyarakat, lepas tu kita beriman tapi menipu orang, kan? Sauk harta orang, celok harta orang, rasuah, tipu, fitnah, macam-macam tuan-tuan kan? Scammer, itu tuan-tuan. Jadi nak sebut bahawa kita besok akan dibangkitkan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tu dia kena beriman. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maita insya-Allah. Kita bersama lagi pada petang ini. Pada petang ini beritahu kawan-kawan kita. Kita setiap hari Khamis dengan hari Sabtu kita cerita tauhid ni. Kemudian yang keenam iaitu qada dan qadar. Kita kena percaya qada dan qadar. Itu apa dia? Qada dan qadar itu ialah tentang takdir kita. Takdir kita sama ada kita jadi apa dan sebagainya. Jadi nak sebut bahawa itu takdir. Ditakdirkan saya lepas ke Glasgow kan. Tak pernah terfikir dalam kepala saya. Tak pernah terfikir dalam kepala saya. Anak orang kampung, tak ada apa-apa, bukan orang korporat, bukan profesor, bukan doktor, bukan datuk, bukan businessman, bukan pangkat besar, tak ada benda. Jadi cikgu biasa di sekolah hari tu, pencen pun pencen awal, umur 53 pencen lah, tiba-tiba duduk di Glasgow. Itu takdir. Tak ada sangka-sangka langsung. Itu takdir. Jadi takdir ni kita tak dapat nak elak dan kita tak dapat nak jangka. Dan kita tak dapat nak rancang, kita tak dapat nak tentukan. Mungkin rancang boleh, tentukan tak dapat. Dan sebenarnya macam saya kata saya dah duduk kat Glasgow, saya tak pernah merancang pun dah duduk kat Glasgow ni. Tak pernah rancang. Contohnya, umur 60 tahun saya nak duduk kat Glasgow. Tak pernah rancang. Ini namanya takdir. Sama tuan-tuan puan. Saya nampak tuan-tuan sini semua orang kaya belaka kan. Orang kaya, orang cerdik, orang pandai, keluar universiti. Itulah takdir. Bersyukurlah kita. Kerana takdir kita adalah takdir yang sangat baik, sangat hebat dan sangat yang diperlukan oleh kita sendiri kan, takdir gitu. Jadi kita bersyukur. Itu takdir. Maknanya kalau kita tak faham, kita tak tahu, kita tak bersyukur lah. Kita tak tahu, aku ni sakit sama, aku ni miskin sama, susah sama, anak gini, suami gini, isteri macam ni, hutang, orang butang tak bayar, saya butang tak dapat nak bayar-bayar. Aduh kan. Jadi kita bersyukur. Sebab itu sebab tadi bahawa iman ini boleh bertambah.
dan boleh berkurang. Jadi apabila kita sering beribadat, kita sering bersyukur, kita selalu belajar rumah ngaji barakah, jangan lupa. Tuan-tuan puan, rumah ngaji barakah ni dia menyediakan belajar mengaji secara percuma. Datanglah ke rumah ngaji barakah. Bukan saja belajar mengaji, kita ada tadabbur, kita ada tafsir, kita ada belajar macam-macam. Boleh beritahu je. Hubungilah rumah ngaji barakah itu untuk bersama-sama di rumah ngaji barakah ini. Gitu. Jadi untuk itu kita tambahlah dengan iman kita, dengan beribadat, dengan kita bersedekah, dengan kita belajar di rumah ngaji barakah ini. Dan apabila kita jarang beribadat, jarang berzikir, jarang kita baca Quran, maka iman kita akan berkurang. Maknanya kalau kita ada harta, ada duit tadi, berkuranglah duit kita. Kalau kita bekerja, tambah duit kita. Tapi kalau kita tak bekerja, tak tambah duit kita. Macam ke iman. Kalau kita beribadat, itu kerja kita, maka bertambah iman kita. Kalau kita malas sembahyang, maka berkuranglah iman kita. Cuma skala tu kita tak tahu. Dia punya amount iman tu kita tak ada, kita tak tahu. Sebabnya ia merupakan hal yang terus dalam hati kita. Kita yang tahu iman kita. Jadi kalau kita rasa kuat iman kita, maka kita teruskanlah amalan kita, ibadah kita. Kan? InsyaAllah. Jadi rukun iman itulah yang pertamanya meyakini akan adanya Allah SWT. Saya nak bacakan satu ayat surah Al-Anfal, ayat yang kedua dan yang keempat. Dia kata apa? Maksudnya saja. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka jika sebut nama Allah Ta'ala, sebut nama Ta'ala, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Sebut nama Allah Ta'ala, gemetar hati dia. Wa iza zikrullahu wajilat qulubuhum. Apabila sebut namanya orang beriman ni, apabila sebut nama Allah Ta'ala, maka gementarlah hati dia, takut. Dan apabila dibacakan ayatnya, wa iza tuliyat ayatu, dibacakan ayatnya, maka bertambah kuatlah imannya, kan? Dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Tawakal ni pun kena beriman juga. Kan tawakal. Itu tawakal apa? Tawakal ni kita serah diri kepada Allah Ta'ala. Macam saya sekarang ni duduk kat Glasgow, serah Allah Ta'ala ni. Nak pergi mana-mana tak tahu, selera mara tak ada, kawan-kawan tak ada, kereta tak ada, benda tak ada. Nak pergi Kulu Kilir pun tak tahu ke mana tempat orang. Tawakal lah. Kan nak pergi mana-mana, hari ni nak pergi beli beras, cari mana-mana kedai beras, tawakal lah. Nak cakap sini, nak cakap dengan orang Glasgow ni. Baru ni saya pergi dekat satu supermarket ni beli barang, di queue. Saya duduk lah nak tengok lah dia punya bagaimana keadaan depan tu. Bukan nak queue, dia tahu, oi bak tadi. Benar bak rupanya dia suruh bakar bag BSCK. Sebut tu hanya susah kita nak faham. Jadi komunikasi tu susah juga. Jadi tawakal lah. Dia sebut tu macam-macam lah bahasa dia tu. Tawakal dapat tak dapat. Kadang-kadang pakai kad, kalau kad tu tak terima, nasib lah, kan? Ni pergi beli satu minuman di sini, nak pakai kad tu tak boleh pula. Masya Allah. Gitu. Bertawakal. Tawakal lah. Iaitu orang-orang yang melaksanakan solatnya. Siapa dia beriman ni? Iaitu orang yang solat, yang membelanjakan rezekinya. Dia berwakaf, dia bersedekah, dia berinfak, dia berderma, dia menyumbang. Bersedekah, yang menginfakkan hartanya, rezekinya yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki dia tu, kaya kita ni Allah Ta'ala bagi. Kaya kita ni, banyak duit, banyak harta ni, pangkat tinggi ni Allah Ta'ala bagi. Cantik, lawa, hebat, sebagainya, semua Allah Ta'ala bagi, bukan kita. Bukan kita. Sebab tu orang kata bahawa orang semaya dan dia menginfakkan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Yang Allah Ta'ala bagi. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Jadi tuan-tuan yang banyak duit tu, derma lah ke rumah ngaji tu. Derma lah ke rumah ngaji tu. Sebab mengaji tu dia sewa bangunan, dia bayar gaji guru, pelajar-pelajar datang situ percuma. Jadi kalau siapa-siapa yang nak menginfakkan harta dia,
duit dia apa sebagainya, boleh dia menginfakkan di rumah ngaji barakah. Boleh hubungi rumah ngaji barakah, ada Facebook ada kat situ, dia punya Google Map pun ada kan nak bagi kat situ. Pengurusnya ada, ustaznya ada, hubungilah mereka kan. Jadi bolehlah menginfak. Itulah orang yang beriman, benar-benar beriman, yang sembahyang dan mengeluarkan harta dia untuk infak. Zakat itu paling penting sekali ni. Berzakat itu paling penting sekali. Dan bagi mereka darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan ampunan serta rezeki mulia. Allah Ta'ala kata bahawa dia itu tinggi darjatnya, mulia di sisi Allah Ta'ala, dan bertambah rezeki dia. Sembahyang, zakat ataupun infak. Jangan kedekut, jangan bakhil, jangan ceti, murahkan hati. Kita letakkan harta kita tu di tangan, jangan letak dalam hati. Kalau kita letak harta tu di tangan, habis kita boleh benda. Tapi kalau letakkan hati atau kedekut tu, bagi situ habis duit aku, banyak sangat lah, itulah inilah, tak. Jadi nak sebut bahawa rukun iman tadi, beriman tadi ialah kita beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi nak sebut bahawa ada satu ayat yang kita baca tadi, bahawa orang beriman itulah bila sebut nama Allah Ta'ala gemetar hati dia, dan dia baca ayat Quran, dia bertambahlah iman dia. Siapa dia? Itu orang bertawakal. Bagaimana keadaannya? Orang yang sembahyang dan suka berinfak, ataupun yang sentiasa bersedekah dan tidak meninggalkan zakat. Sebab tu rukun Islam tu 5, dia ada kaitan tu. Kan zakat itu rukun Islam. Dari situ. Mana jangan pisahkan antara rukun iman dengan rukun Islam, tidak boleh dipisahkan. Dan satu lagi, besok kita akan bincang tentang ma'rifatullah ini. Tu dia kan. Apa dia? Buktikan dengan amal. Hati kita ni nak sebut macam mana hati kita ni beriman. Nak tahu hati kita ni macam mana dia beriman. Hati kita ni beriman. Di dalam hati, tu kita nak tahu. Kita percaya tak betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baik. Sebagai orang yang mengaku agama Islam, kita ni orang yang mengaku Islam, maka orang tersebut haruslah, mestilah, wajib beriman. Beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib dia beriman dengan sama. Yakin betul 100%. 100%. Mesti yakin 100%. 100% full. Bukan apa ni separuh-separuh, bukan sikit-sikit, bukan sebagian tiap. 100%, 100%. Mesti dia yakin 100%. Nak sebut bahawa meyakini bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan dia, yang segala-galanya. Allah Ta'ala itu esa dan tidak ada yang menyemutukan dia. Maknanya tidak ada Allah Ta'ala tu pembantu dia, tidak ada dia punya sandaran dia, tak ada. Dia mempunyai kekuasaan dia sendiri. Dia mempunyai kekuasaan dia sendiri, bukan kuasa orang lain. Dia sendiri berkuasa. Macam kita ini nak masak pun kan minta orang tolong, pergi kedai mamak, mi goreng satu, kan. Bukan kita buat. Kalau kita buat, itu jadi. Sebab Ta'ala ni dikun fayakun, itu jadi. Tu dia. Kita yakin betul tu. Yakin betul tu macam mana kan. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang sempurna dan tiada kekurangan padanya. Dan dia dah menciptakan segala makhluk dan ketiadaannya. Semua makhluk ni Allah Ta'ala cipta, dan yang meniadakan juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta kita, lepas tu dia juga yang matikan kita, lepas tu dia juga yang menghidupkan kita. Itu jadi yang pertama kita nak bincang tentang rukun iman, itulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir kita nak bincang tentang beriman dengan Allah Ta'ala ni hari Sabtu. Ni masa dah tinggal sikit sangat dah. Tak sempat kita nak habis, tapi saya nak beritahu bahawa janganlah kita memisah-misahkan di antara amalan kita dengan hati kita dengan lisan kita. Kita taklah pisahkan. Kan? Kita takut lisan kita cakap lain, kemudian hati kita kata lain, amalan kita pun amalan yang lain. Jadi itu masalah yang akan berlaku kepada kita. Masya-Allah. Wallahualam tuan-tuan, saya fikir sampai situ dulu. Moga-moga apa yang telah kita perkatakan pada pagi ini atau petang ini, yang kita bincang, yang kita share, yang kita kongsi pada petang ini, menjadi sebahagian daripada amal kita yang boleh menyebabkan kita ini disayangi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan pandang kita, Allah Ta'ala nampak kita, dan Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada kita. Dan insyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan ini sentiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam perlindungan dia, sentiasa dalam pandangan dia, dalam keberkatan dia, insyaAllah.
Jadi jangan lupa insya-Allah bersama-sama dengan Rumah Mengaji Barakah ni setiap hari pada pukul 5.30 petang. Hari Isnin kita baca kitab tasawuf, hari Selasa Rabu kita baca kitab fiqh, hari Jumaat Khamis ni kita baca tauhid, hari esok hari Jumaat kita baca Quran, kita mengaji, hari Sabtu tauhid baik dan hari Ahad kita baca kita wallahu alam, minta maaf banyak-banyak. Semoga tuan-tuan dan puan dimasukkan Allah Taala dalam syurga tanpa hisab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Ngaji Barokah.